Assalamualaikum Ustaz. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar lah suara Ustaz. Ha? Ustaz apa perlahan lah Ustaz? Perlahan? Perlahannya bunyi macam jauh. Ya. Kenapa? Baru boleh buka mic ni. Baru boleh buka mic. Okey Ustaz, dengar. Clear kat sini. Dengar. Kami dengar elok. Tak bunyi kenapa? Assalamualaikum Ustaz, saya punya okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang lain dengar ke? Yang lain dengar ke? Saya ke Yang lain semua dengar tu lah, clear elok. Semua dengar. Semua dengar. Saya punya dengar. Yang tu luar Kedah kot. Kedah Marina. Luar kawasan. Dia kena kuat speaker kot. Nak dengar, kalau nak dengar jelas lagi boleh pakai apa tu? Saya pun Earphone tu. dengar juga. Saya pun dengar juga. Boleh pakai earphone. Dia buka bunyi terus tak apa? Kena kata. Ya. Boleh kita mula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ustaz tak buka suara ke? Ustaz tak buka. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya tak dengar lah. Saya punya okey ya Ustaz. Alhamdulillah. Saya okey, alhamdulillah. Dia nak cakap macam mana? اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Ustaz, saya وسلم tak faham yang tipu saya ni. Ada suara Ustaz. Ustaz dengar saya tak? Ya, dengar. Ustaz dengar saya tak? Dengar. Dengar. Saya tak dengar. Tak dengar ah? Sang Ustaz kok pelan? Dengar tak? Okey. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz baru dengar. Aduh. Ya. Okey. Tak maaf. Tak apa. Dia setahun sekali. Sudah Ustaz, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur pada Allah Taala dengan aniah dan rahmat dapat kita bersua ataupun bertemu dalam jarak jauh bagi meneruskan pengajian kita dalam Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sentuh berkaitan al-wasiyah, iaitu Kitabul Wasiyah pada muka surat 138. Pada kitab Jawi kita ya. Apa cetakan mana? Cetakan lama ni. Pada muka surat 138 Kitabul Wasiyah. Untuk kitab Umi tu boleh cari apa di kandungan tu tajuk Kitabul Wasiyah, Kitab Al-Wasiyat. Jumpa dah? Muka surat 138 Ustaz? Ya, 138. 138. Okey. Wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alana mukhlishin biqira'atihi amin ya rabbal alamin. Qala, ini kitab pada menyatakan hukum wasiat. Sah wasiat yang mukallaf merdeka lagi mukhtar pada ketika wasiat. Maka tiada sah daripada kanak-kanak dan yang gila. Dan sahaya jikalau mukatab sekalipun yang tiada diizin oleh penghulunya dan yang tergagah. Adapun yang mabuk seperti orang yang mukallaf.
Jadi ceritanya berkaitan al-wasiyah ini perbincangan berkaitan harta yang hendak diagihkan ketika mana berlaku kematian. Maka ketika mana berlakunya kematian ini, harta-harta si mati terkumpul di sisi pewarisnya. Maka pewarislah yang bertanggungjawab untuk memastikan harta itu dibahagikan, diedarkan kepada orang-orang yang layak dan berhaknya. Maka dalam pengurusan harta si mati pertama sekalinya diberikan kepada pengurusan jenazah. Itu pertama sekali harta si mati ini digunakan pada peringkat pertama sekali bagi pengurusan si mati. Harta ini layak bagi si mati itu untuk diuruskan mandinya, kapannya dan persiapan kuburnya. Sebagainya mengambil daripada harta si mati pertama sekali. Keduanya, sekiranya ada lebihan daripada pengurusan jenazah ini, harta ini dibahagikan kepada hutang, penghutang-penghutang, yang mana hutang ini adanya hak Allah Ta'ala dan adanya hak manusia. Maka didahulukan hak Allah Ta'ala yang mana berkaitan hutang yang masih belum dilakukan ibadah hajinya. Begitu juga hutang yang berkaitan dengan harta zakatnya. Begitu juga berkaitan dengan kafarahnya. Maka diberikan selepas peringkat pengurusan jenazah ini. Ada selesainya hutang Allah Ta'ala, maka dilihat hutang sama manusia pula. Ada tak masih adakah ada orang yang minta hutang baik daripada si mati ini, yang mana yang bertanggungjawab untuk memastikan hutang tersebut dibayar adalah keluarga si mati. Seterusnya selepas hutang, bahagian ketiganya adalah kembali kepada wasiat ini. Adakah harta-harta si mati ini ada diwasiatkan untuk dibahagikan, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu ataupun kepada pihak awam? Seperti dalam binaan masjidnya, dalam binaan madrasahnya sebagainya, maka dilihat pada pembahagian peringkat ketiganya. Pengurusan jenazah, hutang, kemudian wasiat. Selesainya wasiat barulah pada pembahagian harta pusaka yang dinamakan al-faraid. Jadi harta yang ditinggalkan ini secara umumnya dipanggil at-tarikah, iaitu harta peninggalan. Itu perbezaan at-tarikah dengan al-warathah. At-tarikah ini harta peninggalan si mati secara umum sebelum dibahagikan pada peringkat-peringkat yang disebutkan tadi. Manakala al-warathah ini pada peringkat keempatnya, selepas diberikan kepada pengurusan jenazah, kemudian hutang, kemudian wasiat, kemudian barulah al-warathah ataupun al-faraid. Jadi kita dalam peringkat yang ketiga wasiat ini. Maka disebut wasiat ini, perbincangan wasiat ini, sahnya wasiat tersebut daripada seorang mukallaf. Maka disebut mukallafnya iaitu kembali kepada seorang yang baligh dan berakal. Baligh berakal. Manakala Islam di situ ada pandangan fuqaha dalam wasiat ini, wasiat orang kafir boleh diterima juga. Jadi yang dimaksudkan mukallaf di sini adalah seorang yang baligh berakal dan juga ditambah merdeka. Mukallaf merdeka. Sahnya wasiat daripada mukallaf merdeka lagi mukhtar, iaitu mukhtar ini memilih dengan diri sendirinya untuk memberikan harta tersebut kepada pihak tertentu. Maka syarat pertama, mukallaf merdeka lagi mukhtar pada ketika wasiat. Maka dalam syarat ini terdapatlah beberapa keadaan yang mana terkeluar daripada ibarat yang disebutkan oleh muallif ini. Maka disebut maka tiada sah daripada kanak-kanak. Sebab apa? Tidak baligh. Di mukallaf ni baligh berakal. Maka tidak sah dah terkeluar dah kesahihan pengeluaran wasiat ini daripada kanak-kanak dan yang gilanya. Dan sahaya, itu hamba sahaya, jikalau mukatab sekalipun. Mukatab ini sebahagian daripada jenis hamba yang mana dia adalah mukatab yang dijanjikan dengan tuannya sekiranya diberikan sekiranya diberikan pulangan wang berjumlah sekian-sekian, maka engkau akan merdeka. Itu mukatab. Itu adanya perjanjian antara hamba tersebut dengan tuannya untuk diberikan bayaran bagi kemerdekaan hamba tersebut. Maka dinamakan hamba yang dijanjikan oleh tuannya itu sebagai mukatab. Jadi walaupun mukatab ini ada perjanjian untuk dimerdekakan, hatta mukatab juga
masih lagi dalam kategori yang tidak sah wasiat, yang mana dengan dikaitkan iaitu ketiadaan izin oleh penghulunya. Jadi walaupun mukatab sekalipun, yang mana kesemua hamba ini, jenis-jenis mukatab ini, jenis-jenis hamba ini termasuk mukatab, tidak dapat diberikan wasiat melainkan dengan kebenaran penghulu iaitu tuannya. Dan yang tergagah ni dia lawan kepada mukhtar tadi, pilihan. Adanya pilihan berwasiat, maka bagi yang tergagah, bagi yang dipaksa, maka wasiatnya juga tiada sahnya. Adapun yang mabuk seperti orang yang mukallaf, adapun orang yang mabuk, sekiranya dilihat mabuk ini apa dia kaitannya? Kaitannya yang dikaitkan dengan akad. Syarat untuk sahnya wasiat mukallaf, iaitu Islam, baligh dan juga berakal. Jadi akal di seketika mabuk ini adakah diterima untuk sahnya wasiat ataupun tidak diterima? Maka pandangan Syafi'iyah lebih kepada mengatakan orang yang mabuk ini seperti mukallaf, sah pada wasiatnya. Sebab apa? Kerana kehilangan akal bagi orang yang mabuk ini atas perbuatan dirinya sendiri. Dan benda ini akan terangkat semula akalnya, bukanlah secara selama-lamanya. Maka dengan disebabkan kelakuannya dirinya sendiri untuk mabuk, maka wasiat juga diterima oleh syarak. Sebab tu disebut apa? Adapun yang mabuk seperti orang yang mukallaf, sama seperti orang mukallaf yang sah wasiatnya, maka si mabuk juga sah wasiatnya. Jadi nak ceritanya bukan kata mabuk. 18 Ya? Kanak-kanak. Kanak-kanak yang, bila sebut kanak-kanak ni yang tidak baligh, maka peringkat baligh sama ada keluarnya air mani cukupnya ataupun cukupnya umur. Cukup umur 15. Dalam pandangan Syafi'iyah cukupnya umur pada umur 15 tahun. Okey. Jadi sama ada dua lah. Yang mana mai dulu? Sama ada bermimpi keluarnya air mani ataupun 15 tahun. Kalau kata dalam umur 13, 14 dah bermimpi, ketika itulah peringkat balighnya. Adapun kalau kata sampai umur 13, 14 tak mimpi lagi, sehingga peringkat 15 masih belum mimpi, maka cukupnya umur 15 tahun dalam tahun Hijri, tahun Islam, ketika itu ia dikira sebagai seorang yang baligh. Ya. Maka sah wasiat itu bagi jihah yang halal, seperti membaiki masjid dan umpamanya. Dan tiada sah wasiat bagi kafir dengan sahaya yang muslim dan murtad dan mushaf dan kitab ilmu yang padanya asar as-salaf. Jadi maka sah wasiat itu bagi jihad yang halal. Jihad yang halal ini maksudnya dia bukanlah dalam unsur maksiat. Contoh bagi wasiat untuk apa? Buat gereja. Tak, itu adalah pada jalan yang maksiat, maka tidak ada sah wasiat tersebut. Jadi jihad yang halal ini seperti membaiki masjid, membina masjid seumpamanya. Maka dalam peringkat mewasiatkan kepada orang kafir ini, dilihat apakah jihad sudut yang halal, sudut yang harus untuk diwasiatkan kepada orang kafir. Kalau kata nak bagi, contohlah kata keluarga yang mana mak ayah masuk Islam, anak masih dalam keadaan luar Islam. Maka ayah hendak wasiatkan kepada anak yang kafir ini. Boleh tak boleh? Ya boleh, sah. Tiada masalah. Tetapi dengan syarat barang yang hendak diwasiat itu barang yang halal, barang yang bukan dilarang oleh syarak. Jadi nak bagi wasiat apa bentuk harta, duit, wang ataupun rumah, bangunan sebagainya tidak ada masalah. Tapi kalau kata nak wasiat kepada kafir ini seorang hamba yang muslim, ketika ini ada yang larangan syarak. Kerana apa dia? Hamba yang muslim sekiranya diberikan kepada orang kafir, apa akan berlaku? Kemungkinannya akan didera olehnya ataupun akan diminta dipaksa supaya keluar daripada agama Islam. Maka kerana demikian disebut tiada sah wasiat bagi kafir. Tiada sah wasiat diberikan kepada orang kafir. Apa yang diberikan? Dengan sahaya yang muslim. Diberikan hamba yang muslim dan murtad ataupun hamba yang murtad. Bagi ke orang kafir lagilah akan selama-lamanya keluar daripada agama Islam. Jadi ada orang tanya muka surat berapa? Muka surat 138. Untuk cetakan Jawi kita ni muka surat 138. Yang Rumi boleh beritahu tak muka surat apa? Siapa dia yang cetakan Rumi? 213. 213, ya. 213. Jadi tiada sah wasiat bagi orang kafir ini hamba yang muslim dan murtad. Hamba yang murtad juga tidak sah.
Murtad ini ada juga sekiranya diwasiatkan kepada orang murtad, anaknya yang sudah masuk Islam kemudian keluar daripada agama Islam, murtad ini. Adakah sah wasiat tersebut? Sah wasiat sekiranya anak itu kembali kepada agama Islam. Adapun murtad, mati dalam keadaan murtad juga, maka wasiat tersebut tidak ada sahnya. Begitu juga orang murtad nak wasiat kepada anak bininya yang masih pegang dalam agama Islam ni, sah tak sah? Sah juga. Sah sekiranya murtad itu kembali kepada agama Islam. Adapun murtad yang tidak kembali kepada agama Islam, mati dalam keadaan murtad, maka harta tersebut tidak diwasiatkan. Bahkan segala hartanya, harta pusaka pun tidak diwarisi oleh warisnya. Sebab apa? Sebab harta si murtad akan terbeku. Dengan kematian si murtad itu, hartanya terbeku, dan bila dibekukan, ia kembali kepada Baitul Mal. Tidak diwarisi, tidak diwasiatkan kepada anak beranak dia. Okay. Jadi tiada sah bagi kafir juga wasiat kepada orang kafir ni dia mushaf. Diberikan wasiat kepada anaknya yang masih kafir, diberinya mushaf ataupun kitab ilmu yang padanya athar salaf. Kerana apa dia? Bukan pada larangan wasiat itu, larangan pada barang tersebut. Barang tersebut bukanlah dimiliki oleh orang kafir, mushaf dan juga kitab-kitab ilmu ini. Kemudian, dan sah wasiat bagi anak yang di dalam perut, yang ada ia pada ketika wasiat dengan yakin. Jadi bagi anak yang dalam perut ni dia kandungan, anak yang dalam kandungan, adakah si ayah layak mewasiatkan, adakah sah wasiat si ayah kepada anak yang di dalam kandungan? Ya, sah sekiranya yakin mengatakan di dalam perut ibu itu atau isterinya ada anak kandungan itu. Dan sah wasiat bagi waris jika diluluskan segala yang tinggal daripada warathah, sama ada lebih daripada sulus atau tiada. Ini diceritakan berkaitan jumlah banyak mana yang hendak diberikan wasiat ni. Jadi terdapat perbezaan antara wasiat yang ditulis bagi ahli warathah, ahli pewaris, dengan wasiat yang diberikan kepada orang luar selain ahli waris. Bagi ahli waris disebut sah wasiat bagi waris. Siapa dia waris ni? Contoh yang mati ayah. Yang mati si ayah, si suami. Maka yang akan menerima pusakanya isterinya ataupun anaknya dan kedua ibu bapanya. Adanya anak, adanya kedua ibu bapa, adik-beradik lelaki yang lain tak dapat dah pusaka. Jadi dalam ketika sebelum mati ni, si ayah ni dia wasiat untuk berikan kepada anaknya. Jadi adakah wasiat itu dilaksanakan ataupun tidak? Maka disebut sah wasiat itu dengan kata, dan sah wasiat bagi waris bila nak sah ni, jika diluluskan dia segala yang tinggal daripada warasah. Sekiranya diberikan kebenaran. Jadi wasiat kepada ahli waris ini masih terbeku. Masih terbeku. Selepas kematian, maka dilihat kepada ahli warasah, pewaris-pewaris yang lain. Adakah wasiat kepada si anak tadi ini diberikan kebenaran daripada waris-waris yang lain ataupun tidak? Sekiranya seorang sahaja yang tidak beri, maka bahagiannya itu tidak boleh diberikan kepada kepada anaknya tersebut. Sekiranya semuanya setuju, isteri setuju, isteri si mati setuju, mak ayah si mati setuju, maka dilaksanakan wasiat tersebut kepada si anak. Isteri setuju, mak setuju, ayah tak setuju. Maka bahagian si ayah diberikan sepenuhnya berdasarkan faraid, berdasarkan bahagian pusakanya. Manakala yang mak setuju dengan isteri setuju ni, diambil bahagian mereka untuk diberikan wasiat kepada, dilaksanakan wasiat kepada si anak ni. Jadi sah wasiat bagi waris, yang mana sah ini dikaitkan jika diluluskan segala yang tinggal daripada warasah. Sama ada wasiat itu lebih daripada sulus ataupun tidak. Sama ada wasiat itu lebih daripada 1/3 harta si mati ataupun tidak lebih daripada harta si mati. Jadi bagi waris ini, kebenaran daripada ahli waris yang lain dikaitkan dengan harta keseluruhannya. Sama ada lebih daripada 1/3 harta si mati ataupun kurang daripada 1/3. Itu semuanya mesti dapat kebenaran ahli warasah.
Adapun bagi orang yang luar pewaris, diwasiatkan kepada fakir miskin yang luar pewaris. Ketika itu wasiatnya terus dilaksana. Wasiatnya terus dilaksana sekiranya kurang daripada 1/3 ataupun 1/3. Terus dia terlaksana tanpa perlu kebenaran pewaris. Yang perlu kebenaran pewaris ini apabila wasiat itu melebihi 1/3. Barulah perlu minta kebenaran si waris bagi wasiat kepada orang luar ahli pewaris ini. Ya. Bagi pewaris, sama ada 1/3 ataupun kurang 1/3 ataupun lebih 1/3, kesemuanya perlu mendapat kebenaran ahli waris yang lainnya. Dan diiktibarkan, diluluskan dia oleh warasah atau ditolakkan dia itu kemudian daripada mati musi. Jadi musi ini yang mewasiatkan. Siapa dia? Si mati itulah. Jadi nak kira ahli warasah ni, ahli pewaris ni, dah bila kata si mati wasiat kepada anak ni harta pusaka melebihi 1/3 ataupun kurang 1/3, nak kebenaran ahli waris yang lain ini bila nak diambil kira, bila nak diiktibarkannya, adakah waktu ketika si musi pemberi wasiat melafazkan wasiatnya atau menulis wasiatnya ataupun selepas mati, maka disebut diiktibarkan, diluluskan dia. Siapa luluskan ni? Iaitu saki-baki ahli warasah, pewaris-pewaris yang lain ini, diambil kira kelulusan mereka ataupun ditolakkan dia. Sama ada mereka luluskan dia atau mereka tidak meluluskan dia, mereka menolak, tidak boleh diberikan wasiat tersebut kepada anak itu. Contohnya. Maka iktibarnya bermula kemudian daripada mati musi, iaitu selepas meninggalnya, selepas matinya musi yang memberi wasiat. Dan sebenarnya sah wasiat itu dengan katanya beri olehmu akan dia baginya. Siapa dia kata ni? Yang memberi wasiat, dia suruh kepada ahli waris dia. Berikanlah olehmu. Hampa semua yang hidup ni lepas aku mati, hampa bagilah, berikanlah barang ini kepada dia. Contoh, berikanlah barang ini. Berikan olehmu, iaitu oleh adik-beradik ataupun oleh anak-anak yang tinggal, akan orang yang diwarisi, orang yang diwasiatkan itu. Atau aku hibah akan dia baginya. Aku hibah, aku dermakan akan dia bagi orang tersebut, baginya, bagi barang ini. Atau aku jadikan dia baginya. Aku menjadikan barang ini bagi pihak penerima wasiat ini, baginya barang sekian-sekian. Atau adalah ia baginya. Semua ni serah ni. Barang ini adalah baginya. Kesemua sirah ini dikaitkan selepas menyebut sirah ini dengan mengatakan kemudian daripada matiku. Pada segala yang empat ini. Empat ni apa dia? Sirah yang empat tadi. Yang pertamanya, beri olehmu akan dia baginya. Kedua, aku hibah akan dia. Ketiga, aku jadikan baginya. Aku jadikan dia baginya. Keempat, adalah ia baginya. Keempat-empat ni perlu dikaitkan selepas menyebut sirah ini dengan apa dia? Kemudian daripada matiku, selepas mati aku. Aku berikan olehmu akan dia baginya selepas mati aku. Aku hibahkan akan dia selepas mati aku. Aku jadikan dia baginya selepas mati aku. Adalah ia baginya selepas kematian aku. Perlu dikaitkan dengan waktu kematian, selepas kematian ini. Jadi ketika mana disandarkan selepas mati aku ni, barulah sah wasiat tersebut. Sebab apa? Sebab kalau kata kita tengok ibarat dia, jadi dalam Syafi'iyah ni dia sangat titik beratkan sirah. Sirah ini sangat berat supaya tidak berlaku kesamaran dalam penentuan hak milik harta ni. Dalam bai' jual belinya kita tengok Syafi'iyah sangat tekan sirah. Angkat-angkat yang lain juga sirah sangat ditekan oleh Syafi'iyah. Dalam wasiat juga ditekankan oleh Syafi'iyah. Bagi sirah ini kalau kata disebut beri olehmu akan dia. Ni anak-anak lepas aku nanti dia tak sebut kemudian mati, aku sebut dia. Nanti bagi barang ni kepada si fulan. Tanpa disebut selepas mati. Waktu ni apa dia?
ibarat itu masih sama-sama. Beri itu nak bagi pinjam ke, nak bagi terus ke, ataupun memang barang itu milik yang diberi itu, ataupun sebagainya. Jadi sirah itu masih sama-sama. Bila sama-sama ini banyak ihtimal disebut sebagai kinayah. Jadi sebab tak mau bagi kinayah, tak mau bagi sama-sama ni, dia kena sebut selepas matiku. Selepas aku mati. Bila sebut selepas mati aku, maka itu dia jelaslah. Tak ada sama-sama menyebut kemudian. Sirah itu menunjukkan wasiat. Kalau tak sebut selepas mati aku, dia tak jadi wasiat. Maksudnya dia, berikanlah, terus bagi. Tak payah perlu tunggu mati pun boleh bagilah. Aku hibahkan dia. Tak sebut kemudian lepas mati ni, tak sebut. Di situ berlaku dah hibah, pemberian semata-mata. Jadi pada 4 sirah ni dia perlu sebut apa dia? Kemudian selepas matiku pada segalanya. Pada segala yang 4 ini. Kerana disandarkan tiap-tiap daripada yang bagi mati. Dijadikan dia dengan makna wasiat. Sebab disandarkan kepada mati inilah barulah sirah yang 4 ini diberikan maksud sebenar kata wasiat ataupun sirah wasiat itu sendiri. Tanpa kemudian daripada mati, banyak keberangkalian yang boleh berlaku pada sirah itu. Sebab itulah dengan semata-mata tanpa disebutkan selepas mati ini, tak berlaku wasiat lagi. Dan dengan katanya, aku wasiat baginya. Ini sirah yang jelas pula ni. Aku wasiatkan baginya. Aku wasiatkan baginya barang sekian akan dia. Maka dengan katanya, aku wasiat baginya dengan bahagian, dan jika tiada dikata kemudian daripada matiku sekalipun. Jadi bila sebut wasiat jelas. Tak sebut selepas mati pun tak apa. Sebab sirah sudah jelas. Di mana wasiat ini penentuan harta bagi si fulan selepas kematian si pewasiat ini. Jadi dengan aku wasiat baginya dengan bahagian, dan jika tiada dikata kemudian daripada matiku sekalipun, sah wasiat itu. Kerana sirah wasiat sudah jelas. Maka sahlah wasiat dengan beberapa yang tersebut daripada musi. Musi ini yang memberi wasiat. Serta qabul musalah. Musalahu yang menerima wasiat. Musalahu atau wazan maf'ul. Musa yang diterima wasiat baginya. Okay. Maka sahlah wasiat dengan beberapa yang tersebut daripada musi. Serta qabul musalahu yang muayyan. Kemudian daripada mati musi, dan jika berlambatan lafaz sekalipun. Jadi sah wasiat bila diberikan wasiat sebelum mati, qabul. Sirahnya seperti yang disebutkan tadi, qabulnya bila? Qabulnya selepas meninggalnya, kemudian daripada mati musi. Selepas daripada mati musi barulah dituruti dengan qabul. Dan qabul ini sekira berlambatan, lambat pun tidak menjadi masalah. Kawan ni wasiat 2 tahun sebelum mati ni. Bila mati, nak terima wasiat ini 5 bulan selepas mati ataupun 2 tahun lepas mati, barulah penerima wasiat dapat khabar, dia qabul, aku terima wasiat ni. Adakah sah atau tidak sah? Sah wasiat itu. Jika berlambatan lafaz sekalipun. Maka tiada sah qabul dan ditolakkan dia itu dahulu daripada musi, dahulu daripada mati musi. Ini permasalahan ni lain. Maka tiada sah qabul dan ditolakkan dia. Jadi qabul ni terima. Aku terima wasiat itu. Tolak lawan dia lah. Aku tolak wasiat ni, tak mau terima. Okay. Jadi qabul ataupun penolakan wasiat ini sah. Tiada sah apabila didahulu daripada mati musi. Mati si musi ni belum lagi. Tak mati lagi musi ni. Si penerima wasiat, dia dengar khabar dah kata kawan ni nak wasiatkan dia. Dia pergi jumpa dalam keadaan musi masih hidup, aku terima wasiat ni. Jadi qabul tersebut tidak sah. Qabul tersebut tidak sah. Kerana harus bagi musi ia kembali padanya. Sebab apa tidak sah? Kerana si musi yang memberi wasiat ini masih hidup, yang mana harus pemberi wasiat ini mengambil semula barang tersebut ataupun panggil rujuk semula. Tak jadi wasiat lah. Boleh tak boleh? Boleh. Selagi mana tak mati, selagi itu yang memberi wasiat boleh rujuk semula. Jadi dah tak mati lagi, nak terima qabul saja, tak berlaku, tak terikat qabul penerimaan itu. Nak tolak pun tak terikat lagi.
Kerana harus bagi musi ia kembali padanya. Maka harus bagi mereka yang menolakkan dia dahulu daripada mati musi, ia qabul kemudian daripadanya. Okey. Jadi nak ceritanya, dah waktu qabul sebelum mati musi itu tak diterima, tiada sahnya. Maka harus bagi mereka yang menolakkan dia. Waktu qabul, waktu nak tolak tidak sah ketika hidup. Waktu mana dia dah pi buat akad, dia pi lafaz aku tolak harta tersebut ketika si musi masih hidup. Tiba-tiba selepas seminggu si musi mati. Soalan dia, barang yang diwasiat itu masih terjalan, masih boleh diteruskan dengan penerimaan ataupun penolakan, ataupun sudah terputus atas apa qabul awal tadi ni. Ada. Jawapan dia, disebabkan qabul dan tolak yang qabul itu tak diterima, tiada sah. Waktu hidup selepasnya mati musi ini, ketika ini masih ada masa adanya ruang untuk penerima wasiat menerimanya ataupun menolaknya. Selepas mati ni. Sebab tu disebut maka tiada sah qabul dan ditolakkan dia. Itu dahulu daripada mati musi. Kerana harus bagi musi ia kembali padanya. Maka harus bagi mereka yang menolakkan dia dahulu daripada mati musi, ia qabul kemudian daripadanya. Jadi kalau nak ubah sikit ayat ni dia, nak bagi faham ni. Maka harus bagi mereka yang menolakkan dia sebelum mati musi, sebelum mati dah tolak dah. Sebelum mati musi dia tolak. Tolak ni tidak sah. Tidak terikat lagi. Kerana apa dah? Syarat nak terikat wasiat perlunya mati si musi. Jadi dia tolak sebelum mati si musi. Harus untuk ia qabul kemudian. Harus untuk dia terima kemudian, iaitu selepas daripadanya, selepas mati musi. Waktu dah lah mati musi, dia dah tadi awal tadi dia tolak. Dah lepas mati dia nak terima pula. Boleh tak boleh? Harus hukum dia. Kerana waktu mana matinya musi barulah terikat, barulah terlaksana, barulah terjalan hukum wasiat itu, sama ada hendak diterima oleh penerima wasiat ataupun menolakkannya. Dan tiada sah ditolakkan dia. Duk ngajak seorang-seorang yang sah. Boleh faham tak? InsyaAllah dia nampak faham. Jadi bermakna di sini, Ya. wasiat ni boleh ditarik balik lah. Ya. Kalau dia boleh tarik balik sekiranya dia belum mati lah. Ya, sungguh betul. Wasiat ini boleh dirujuk semula, boleh ditarik semula bila belum berlaku kematian lagi. Apabila berlaku kematian, barulah wasiat ini perlu dilaksanakan, dan untuk penyempurnaan wasiat perlulah ada qabul, penerimaan daripada yang menerima, yang hendak menerima wasiat itu. Sama ada dia nak terima ataupun tolak. Bila dia dah terima wasiat selepas kematian selepas kematian si puasi itu, ketika itu dia tak boleh nak tolak dah. Begitu juga waktu mana dah lepas mati ni, orang yang diberi wasiat ini dia menolak wasiat tersebut. Dia tak boleh nak pergi terima semula dah. Bila yang berlaku keadaan ni? Selepas mati musi, setelah mati si puasiat. Okey. Kemudian satu lagi, bila kita buat wasiat dekat pejabat, ada tak dia kena cas-cas yang tertentu? Dia pihak selalu yang berkait dengan wasiat ni, siapa dia? Amanah Raya. Dia akan mengenakan beberapa cas atas pengurusan harta. Nak sahkan tu, dia panggil penguat kuasa sumpahan tu. Dan dia ada cas dah berapa sikit itu. Dan untuk bagi yang keadaan kita sekarang ni, bila berlakunya proses demikian, membatalkan wasiat juga perlulah melalui mereka. Barulah dikira sah pembatalan wasiat itu. Selagi mana tidak ada pembatalan wasiat, selagi itulah sekadar lafaz saja. Sekadar lafaz saja, perlulah ada kata bukti yang kukuh lah. Maksudnya sekadar lafaz saja tanpa kita pergi kembali kepada amanah raya ni, lafaz itu tak diambil kira. Kerana dari sudut mahkamahnya, amanah raya, apa yang tertulis dalam amanah raya lebih kuat berbanding benda yang dilafazkan, terutama selepas berlaku kematian ini.
Ustaz, maksudnya kalau sekadar lisan saja jadi tak terpakai lah wasiat tu. Wasiat dengan lisan ini terpakai. Dari Terpakai. sudut hukum syarak terpakai. Cuma dari sudut uruf kita, pelaksanaan wasiat perlu melalui amanah raya. Apa maksud dia Bian? Maksudnya Bagi mengukuhkan lagi pihak-pihak yang terlibat selepas kematian ni. Orang lain tak boleh nak pi kacau dah. okey Ustaz. Maksud saya macam ni, kalau macam dia si mati mewasiatkan sekadar tapi dengan lisan tanpa ada saksi. Jadi terpakai ke tak pakai wasiat tu? Itulah nak cerita dari sudut hukum syarak, wasiat itu terpakai. Okey. Yang hendak dipastikan wasiat itu terlaksana adalah waris-warisnya. Maka di situlah amanah perlu ada pada pewaris. Disebabkan zaman kita ni sudah berubah. Orang-orang terutama pewaris-pewaris ini dia lebih cenderung kepada harta berbanding amanah. Sebab itulah diambilnya jalan untuk bertulis ini melalui ejen-ejen ataupun melalui amanah raya sebagainya, supaya benda tu tak boleh nak ditolak dah. Anak-anak yang mai kemudian tak boleh nak pi petikai dah. Dari sudut syarak, wasiat terlaksana, yang menjadi beban untuk melaksanakan wasiat adalah pada tanggungan si anak. Perlu memastikan wasiat itu terlaksana diberikan kepada si penerima wasiatnya. Boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah Ustaz. Jadi disebut maka harus bagi mereka yang menolakkan dia. Maka harus bagi mereka yang menolakkan dia dahulu daripada mati musi, ia qabul. Jawapan dia harus qabul. Kemudian daripadanya harus qabul selepas daripada mati musi. Dan tiada sah ditolakkan dia kemudian daripada qabulnya. Jadi dah terima dah harta wasiat ni. Selepas matinya si musi, penerima dah menerimanya dah. Maka disebut untuk dia tolak pula tak mau terima nak bagi semula, maka penolakan itu tiada sah. Tiada sah lagi. Dia dengar bergema kata dia ni. Puan Tunku Madinah. Itulah maaf Ustaz, saya terlupa nak tutup. Okey, tak apa. Salah. Okay. Dan tiada sah wasiat daripada yang lebih daripada sulus. Pada sakit yang ditakut daripadanya dan mati ia padanya. Okey. Inilah yang dikaitkan harta yang nak diwasiatkan kepada selain pewaris. Yang tadi kita sebut harta diwariskan kepada pewaris sama ada 1/3 ataupun kurang 1/3 ataupun lebih 1/3, kesemuanya perlu mendapat kebenaran pewaris. Untuk selain pewaris hendak diberikan wasiat, maka disebut tiada sah wasiat daripada yang lebih daripada sulus. Sulus 1/3. Tiada sah daripada yang lebih daripada sulus. Pada sakit yang ditakut daripadanya dan mati ia padanya. Jadi wasiat ini satunya dilihat untuk diberikan kepada selain pewaris perlulah 1/3 ataupun kurang. Kemudian waktu mana nak diwasiatkan pada ketika sakit. Sakit ni yang menyebabkan sakit sarat. Nak kata sakit ni selalunya dia akan kembali kepada pakar. Siapa dia pakar ni? Doktor. Doktor penentunya. Sama ada sakit ini akan boleh bawa kepada kematian ataupun tidak. Jadi sekiranya doktor kata sakit ni boleh tak lama dah nak hidup, dalam lebih kurang dalam 2-3 bulan kemungkinan akan menemui ajal. Maka ketika mana tempoh 2-3 bulan sakit ni dia nak keluarkan wasiat, boleh ke tak boleh? Boleh. Tidak melebihi 1/3. 1/3 kena kurang 1/3 ataupun 1/3 sahaja wasiat tersebut. Okey, ada soalan Ustaz?
Ya, ya. Kita kata bila wasiat ni kita tak lebih daripada 1/3. Ya. Okey. Jadi makna dia kalau hal selebihnya tu kita anggap selepas jadi pusaka lah kalau dia mati kan. Ada. Ini. Maksud macam mana? Ni dia sebut ni. Hmm. Okey. Ada lagi ibarat lepas dia tu. Okey. Dan tiada sah wasiat daripada yang lebih daripada 1/3 pada sakit yang ditakut daripadanya dan mati ia padanya. Jika ditolakkan dia oleh waris yang khas yang sah tasarrufnya kerana yang sakit itu dihajarkan atasnya pada yang lebih. Yang ni pada yang lebih. Okay. Maksud apa dia? Tiada sah wasiat yang lebih daripada 1/3 bila tidak sah ni? Jika ditolakkan dia oleh waris yang khas. Waris yang khas ini bagi yang lebih daripada 1/3 perlu mendapat kebenaran. Yang awal tadi untuk ahli waris 1/3 tak diluluskan, kurang 1/3 tak diluluskan, lebih 1/3 tak diluluskan kecuali mendapat kebenaran semua ahli waris untuk wasiat kepada ahli waris. Untuk yang bukan ahli waris kurang daripada 1/3 ataupun 1/3 terus diluluskan wasiat itu. Hatta waktu mana nak mati sakit yang akan menyebabkan kematian 1/3 diluluskan, dilaksanakan wasiat itu, sah wasiat itu. Adapun yang lebih daripada 1/3 disebut apa dia? Tiada sah wasiat daripada yang lebih daripada sulus 1/3 jika ni dia punya syarat dia. Jika ditolakkan dia oleh waris yang khas. Sekiranya ditolak tak diluluskan oleh waris yang khas. Siapa dia? Anak dia. Contoh hari tadi ni, anak isteri terima pusaka, mak ayah terima pusaka, tiba-tiba si mati ni sebelum tu dia wasiat kepada orang lain, fakir miskin, 1/2 harta dia. Lebih 1/3. Okay. Jadi setengah harta ni nak boleh jadi wasiat keseluruhan 1/2 ini dengan mendapat kebenaran ahli waris. Ahli waris tolak, maka tiada sah yang lebih daripada 1/3. 1/3 saja boleh, hak lebih itu kembali kepada ahli waris. Bila kembali ni? Bila waktu mana ahli waris tak menerima, tak meluluskan, tak memberi kebenaran untuk meluluskan wasiat itu. Okey. Itu, boleh faham? Maka tiada sah wasiat daripada lebih daripada 1/3 yang pada sakit yang ditakut daripadanya dan mati ia padanya jika ditolakkan dia oleh waris yang khas. Yang sah tasarrufnya. Jadi ditolakkan oleh waris yang khas. Waris yang khas iaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh syarak siapa yang menerima wasiat, siapa yang menerima pusaka daripada si mati ni. Yang mana disyaratkan juga pada waris ini apa dia? Sah tasarrufnya. Sah pergaulannya, sah pengurusan hartanya. Okay. Jadi bila dalam syarak, dalam muamalat ini, bila sebut sah tasarruf ini kembali kepada orang yang layak menguruskan harta. Siapa dia mereka yang layak menguruskan harta? Orang yang baligh, orang yang berakal, dan ditambah lagi bagi harta ni dia ada tambah satu lagi. Kalau kata bagi ibadat, baligh, berakal. Islam, baligh, berakal. Untuk muamalat ni, dia yang berkait dengan harta ni, baligh, berakal, satu lagi ya, ar-rushd. Dia panggil apa? Matang ataupun matang dalam pengurusan harta. Dapat membezakan tang mana harta yang boleh membawa keuntungan, tang mana yang boleh membawa kerugian. Itu tahap ataupun peringkat ketiga yang layak untuk penentuan kepada seorang mukallaf itu, adakah ia sah tasarrufnya, sah pengurusan hartanya atau tidak sah pengurusan hartanya. Jadi yang nak memberi kebenaran lebih daripada 1/3 ni waris yang khas, dan mana waris yang khas ni dia ni layak untuk menguruskan harta. Contohlah tadi bila mati ni tinggalnya isteri orang yang sudah berumur, yang dia juga berfikiran matang boleh menguruskan harta. Mak ayah pun juga sudah berumur, berfikiran matang untuk menguruskan harta. Anak ni masih kecil. Sebab ada dia umur 5-6 tahun. 5-6 tahun, tahulah kata tak balik lagi. Ada anak kedua umur 15 tahun, balik dah. Tapi 15 tahun masih kanyak lagi. Apa dia? Tak reti nak uruskan harta. Jadi nak urus pengurusan harta diukur dengan apa dia? Dengan ujian.
diberikan anak ni duit supaya pergi kedai beli barang, tengok dia beli itu cara berhemah ke tidak. Kalau kata dia berhemah 3-4 kali duk uji dia berhemah, dia ada peringkat matang tu. Tapi umur 15 ni biasa kita bagi duit apa semua duk uji apa semua masih lagi tak sampai peringkat matang ni. Jadi dua anak ni dia ni masih belum sah tasarrufnya. Bila diberikan wasiat lebih daripada 1/3 tadi ni, terlaksana wasiat ataupun tidak? Disebabkan ahli warisnya ada di kalangan orang yang tidak sah tasarruf, ketika itu wasiat hanya terlaksana 1/3 sahaja. Sebab tu disebab dia sah lebih daripada 1/3 ini jika tiada sah lebih daripada 3 jika ditolakkan dia oleh waris yang khas yang sah tasarrufnya. Kerana yang sakit itu dihajarkan atasnya. Sebab apa perlu dapat kebenaran ahli waris ni? Sebab waktu mana mati sakit dari ni, waktu mana mati yang menyebabkan waktu mana sakit yang menyebabkan kematian ni, sakit itu ketika itu si mukallaf itu sudah dimahjurkan, sudah disekat hartanya. Dalam bab hajar ni, dalam bab sekatan harta, antaranya sebabkan boros, safah, antaranya disebabkan muflis, antaranya juga disebabkan sakit yang boleh menyebabkan kematian. Ini akan disekat harta dia. Bagi yang menyebabkan sakit yang menyebabkan kematian ni, harta akan disekat pada yang berlebihan 1/3 harta. Maksudnya apa dia? Waktu mana sakit yang boleh menyebabkan kematian atas pandangan doktor pakar ni, si sakit boleh menggunakan hartanya tidak melebihi 1/3. Nak belanja apa sebagainya, dia boleh belanja. Tapi tak boleh disekatkan pembelanjaan sekiranya melebihi 1/3. Waktu ini jugalah dia boleh nak wasiat, boleh wasiat sebagainya. Nak dilebihi daripada 1/3, perlu mendapat kebenaran ahli waris. Sekiranya ahli waris itu tidak sah tasarruf, maka wasiat juga tidak boleh terlaksana. Kerana nyata ketiadaan hajar atasnya. Kerana yang sakit itu dihajarkan atasnya, dihalang, disekat pengurusan harta atas si sakit yang boleh menyebabkan kematian ini. Kerana yang sakit itu dihajarkan atasnya pada yang lebih. Pada yang lebih apa? Lebih daripada 1/3 itu disekat perbelanjaannya pada harta itu. Bersalahan ini maksud dia berbeza. Berbeza jika sembuh ia daripadanya. Jadi pengukur atau penentu kematian ini oleh si pakar. Adakah muktamad pandangan pakar ini? Tidaklah. Hidup mati tangan Allah Ta'ala. Jadi katakanlah kawan ni, doktor ni kata dia akan mati lepas 2 bulan ni. Tengok-tengok lepas 2 bulan, tak sampai 2 bulan, sembuh elok lah. Jadi bila sembuh elok ni, wasiat hak bagi waktu tengah sakit tadi macam mana? Adakah terlaksana pada yang lebih 1/3 ni terlaksana ataupun dibekukan macam yang duk sakit tadi ni? Dia sebut bersalahan, berbeza jika sembuh ia daripadanya. Maka bahawasanya lulus ia. Jadi wasiat yang lebih daripada 1/3 diluluskan. Sebab waktu tu tak disekat lah. Tidak ada sekatan lah. Maka bahawasanya lulus wasiat yang lebih daripada 1/3 kerana nyata ketiadaan hajar. Jelaslah ketiadaan larangan, ketiadaan sekatan atasnya. Ya. Ini bab bagi orang yang sakit tadi. Nak mewarisi lebih 1/3. Tiada halangan dah. Sebab yang tadi yang menyebabkan tak boleh nak waris 1/3 kerana sakit yang boleh menyebabkan kematian. Di situ terlarang untuk belanja lebih 1/3. Tengah-tengah duk sakit, lepas 2 bulan daripada sakit ni, sihat. Maka yang diwasiatkan ketika sakit diluluskan pada harta yang melebihi 1/3. Cuma katakanlah lepas sihat sembuh ni, 3-4 hari lepas itu meninggal. Okay. Bila meninggal, wasiat nak dilaksanakan, nak dibahagikan kepada mereka ni. Ketika ini perlu mendapat kebenaran ahli warasah sekiranya melebihi 1/3. Kurang daripada 1/3 terus bagi, tak ada masalah. Yang lebih daripada 1/3 ni perlu mendapat kebenaran daripada ahli warasah yang sah tasarrufnya. Itu gambarannya. Maka jika warisnya am, batal wasiatnya pada yang lebih itu daripada permulaan.
kerana hak bagi muslimin. Ni waris yang am. Waris yang am ni mai keadaan tertentu lah, bukan jarang sekali lah. Waris yang khas, ada kepala-kepala yang akan terima wasiat ni. Siapa dia? Anak dia, tak pun kalau tak ada anak, tak ada ayah, tak ada mak ayah, balik kepada adik kandung dia. Tak ada adik kandung, balik kepada pak menakan dia sebagainya. Itu waris khas yang sudah dikhususkan oleh syarak. Waris am ni waktu mana tak ada langsung waris. Waris tak ada langsung, mak ayah tak ada, bini tak ada, anak tak ada, adik-beradik kandung tak ada, pak menakan semua dah mati meninggal habis dah. Jadi siapa dia? Waris dia kalau kata hak orang-orang sepatutnya waris ni mati habis dah ni. Yang waris dia adalah Baitul Mal. Baitul Mal. Semua pakat mati, harta dah. Yang akan terima harta ni akan pergi mana? Pergi balik ke dalam Baitul Mal. Bila masuk dalam Baitul Mal, memberi maksud dia, harta tersebut adalah pemilikan umum, waris yang umum. Siapa dia waris yang umum? Ke semua orang Islam. Itu maksud waris am ni. Waris am yang mana ketiadaan waris khas, maka kembalilah harta si mati kepada Baitul Mal. Yang akan menerimanya adalah khalifah, imam, pemerintah. Penerimaan ini mewakili kepada pemilikan semua umat Islam. Jadi kalau kata dia bagi wasiat, dalam keadaan semikian orang ni tak ada siapa ahli waris dah, dia bagi wasiat. Wasiatnya melebihi 1/3. Sah ke tidak sah? Maka dijelaskan jika warisnya am, batal wasiatnya pada yang lebih daripada 1/3. Daripada permulaannya, daripada awal dia bagi wasiat, waktu tu kalau kata dia bagi lebih 1/3, terus sakat 1/3 je. Sebab apa? Kerana nak minta kebenaran daripada waris yang am ni tak berlaku lah. Sebab tu disebutlah kerana hak bagi harta tersebut adalah bagi milik orang muslimin keseluruhannya. Jadi nak minta tu payah. Jadi maka terus pada pemula sekali wasiat itu hanya 1/3 tidak lebih. Waktu mana si mati ini meninggal dalam keadaan tidak ada waris yang khas. Dan jika warisnya khas yang tiada sah tasarrufnya, maka tiada sah ia tolakkan dia dan meluluskan dia. Bahkan dihentikan hingga kamalnya jika diharapkan dia. Jadi ni gambaran ni keluar daripada tadi ni. Di mana kalau kata warisnya yang khas ini sah tasarrufnya, sah pengurusan hartanya, diminta kebenaran kelulusan sama ada hendak diteruskan wasiat, dilaksanakan wasiat yang lebih daripada 1/3 ataupun tidak terlaksana. Tapi kalau kata warisnya khas ini tidak sah tasarrufnya, ketika ini tiada sah untuk waris yang khas yang tiada tasarruf ini untuk menolakkan wasiat tersebut, dan tiada sah juga untuk meluluskan wasiat itu. Siapa dia ni? Kanak-kanak ataupun waris dia ni orang gila, tak sihat, cacat, sebagainya. Jadi mereka tidak layak untuk menguruskan harta. Bila tidak layak menguruskan harta, mereka tidak layak juga untuk meluluskan wasiat ataupun menolak wasiat itu. Bahkan dihentikan hingga kamalnya. Jadi harta yang diwasiat itu terbeku sehingga kamalnya, sehinggalah sempurna sah tasarruf itu. Kalau kata kanak-kanak umur baru 7-8 tahun, tunggulah sampai dia balik, sampai dia matang. Waktu tu dah kamal sempurna dah dia. Waktu bagi orang gila, kalau kata orang gila ni nak pergi kamal gila yang terputus, gila yang sementara, nak tunggu dia sihat, waktu sihat itulah dikira sebagai kamalnya. Ada yang gila yang tak putus, ni macam mana pula? Ni akan disebut juga, dijelaskan oleh muallif kitab ni. Bahkan dibekukan wasiat tersebut yang melebihi 1/3 lah. Yang dibekukan, yang dihentikan ini harta yang melebihi 1/3 atau wasiat yang melebihi 1/3. Yang 1/3 terus terlaksana sekiranya diwasiatkan kepada bukan waris. Bahkan dihentikan hingga kamalnya, hingga sempurnanya waris khas itu. Jika boleh diharapkan untuk sampai peringkat kamal sempurna itu. Dan jika tiada diharapkan dia, kalau kata tak ada harapan nak boleh kamal ini, nak boleh sempurna ni, seperti gila yang putus asa ni maksud dia gila selama-lamanya.
daripada sembuhnya, batal wasiatnya. Okey. Ini kata apa dia? Kalau kata lebih daripada 1/3, yang mana ahli waris khas ni orang tak sihat yang gilanya selama-lamanya, ketika yang ini lebihan 1/3 terus terbatal. Hanya diberi adalah 1/3 sahaja. Dan diiktibarkan daripada yang sulus yang ia wasiat dengan itu pula merdeka yang digantungkan dengan mati pada ketika sihat atau ketika sakit. Dan tabarru' yang ditunaikan dia pada sakitnya seperti waqaf dan hibah dan ibra'. Dan diiktibarkan daripada sulus yang ia wasiat dengan itu pula merdeka yang digantungkan dengan mati pada ketika sihat ataupun ketika sakit. Dan tabarru' yang ditunaikan dia pada sakitnya seperti waqaf dan hibah dan ibra'. Jadi dalam wasiat 1/3 ni, dia ada dua cara dia. Dua cara yang untuk menentukan perbelanjaan itu lebih 1/3 ataupun tidak. Satunya yang diwasiat tadi. Wasiat yang dilafazkan oleh mulut ataupun yang ditulis diberikan kepada si fulan sekian harta. Keduanya tasarruf dia, pengurusan harta si mati ni sebelum matinya ia. Waktu mana dia sakit, dia pi taklikkan merdeka hambanya ni. Maksudnya apa dia? Bagi orang yang memiliki hamba ini diibaratkan sebagai aset, barang lah. Bila barang ini matinya tuan dia akan dimiliki oleh waris dia. Jadi bagi hamba ni, tuan ni kata apa dia? Kalau kata aku mati, engkau merdeka. Dikaitkan kemerdekaan hamba tersebut dengan kematian dirinya, kematian tuannya. Kalau aku mati, engkau merdeka. Jadi hamba ni sebagai aset yang ada nilai dia. Katakanlah nilai hamba ni 10,000 contoh. Mahal ni. Jadi adakah dengan mati ini hamba ini akan dibebaskan ataupun tidak? Di sini yang disebut dia. Bahagian kedua, dilihat barang tersebut. Adakah barang itu melebihi 1/3 ataupun tidak? Kalau kata hamba tersebut melebihi 1/3 nilai dia, waktu ini tidak dikira sebagai wasiat. Bila nak kira wasiat, sekira diiktibarkan daripada yang sulus. Diiktibarkan daripada 1/3 harta. Jadi kalau kata hamba ni nilai dengan keseluruhan hartanya tidak melebihi 1/3, barulah dimerdekakannya atas wasiat tadi ni. Begitu juga tabarruk dia. Tabarruk ni pembelanjaan waktu mana dia sakit. Dan tabarruk, jadi dan tabarruk ataf dia dan ni. Dan diiktibarkan daripada yang sulus yang ia wasiat dengan itu tabarruk. Okey. Diiktibarkan, diambil kira juga wasiat ini adalah tabarruk, perbelanjaannya ketika sakit. Seperti waqaf, hibah dan ibra'. Okay. Jadi waktu mana dia sakit, yang wasiat bertulis itu satu keadaan lah. Hak ni waktu dia sakit ni dia nak tabarruk lagi. Dia nak sedekah. Dia nak hibah, dia nak waqaf, dia nak pelepaskan ibra', pelepaskan hutang dia. Kesemua ni dilihat adakah sah pengurusan harta ini ataupun tidak, sekiranya kurang daripada 1/3 ataupun 1/3, ketika itu sahlah diambil kira sebagai wasiat itu juga. Daripada jumlah wasiat itu juga. Adapun melebihi 1/3, ketika itu dibekukan dan juga tidak dilaksanakan wasiat itu. Maksudnya, dan diiktibarkan daripada yang sulus yang ia wasiat dengannya itu pula merdeka yang digantungkan dengan mati pada ketika sihat ataupun sakit.
Dan tabarru'. Tabarru' ni apa dia? Dan diiktibarkan daripada sulus juga tabarru' yang ditunaikan dia pada sakitnya seperti waqaf dan hibah dan ibra'. Ada soalan? Boleh faham tak? Sengak mana ni? Terus. Tak faham Ustaz. Ha? Tak faham. Tak faham ah? Hak mana hak tadi Ya tadi. Yang tadi Dan diiktibarkan daripada sulus yang wasiat dengan iaitu pula pertama merdeka yang digantungkan dengan mati pada ketika sihat ataupun ketika sakit. Kedua dan tabarru' yang ditunaikan dia pada sakitnya seperti waqaf dan hibah dan ibra'. Okey. Cerita di sini. Sebelum dia mati ataupun waktu dalam keadaan sihat ni, dia dah tulis wasiat dah. Dia tulis wasiat ni, dia pun dah kira congok-congok harta dia bagi wasiat tak lebih pun 1/3. Tak lebih pun 1/3. Ini wasiat yang tertulis, yang termaktub, tak melebihi 1/3. Dalam wasiat yang tertulis ni ada muamalah harta waktu dia sihat dan waktu dia sakit. Contoh dia kata, selain daripada wasiat yang tertulis ni, dia pergi kata dekat hamba dia. Kalau kata aku mati nanti, hang merdeka lah. Okay. Kalau kata aku mati ni, hang merdeka. Sama ada dia kata tu waktu dia sakit ataupun waktu dia sihat. Jadi lepas dia mati, merdeka hamba ni dia merdeka ke tak merdeka? Jadi hamba ataupun barang ni digabungkan sekali dengan wasiat dia. Hamba ni sekiranya dilihat pada jumlah dicampur dengan wasiat tadi tak melebihi 1/3 harta. Ketika ini hamba ni dia merdeka. Tapi kalau kata dicampurkan dengan wasiat tadi, katakanlah wasiat ini campur wasiat dengan hamba ni nilai dia lebih 1/3. Didahulukan wasiat dahulu, manakala hamba ni tidak dimerdekakan. Itu bagi hamba, masalah hamba lah. Yang kedua tadi disebut masalah lain dia, tabaruk dia. Yang wasiat termaktub letak tepi tak lebih 1/3. Wasiat maktum yang sakit ni, tengah-tengah sakit ni, dia teringat, barulah teringat nak beramal contoh. Okey. Ada tanah di belakang tu, serelung, aku nak pergi sedekah, aku nak wakafkan dah dalam setengah relung. Contoh dia kata. Ataupun dia nak kata apa dia? Aku nak hibahkan lah, bagilah kat orang lain. Ataupun dia ada hutang. Orang lain hutang dia. Dia kata apa dia? Tak apalah. Hak orang lain hutang tu kira halal lah. Okay. Jadi semua bentuk akad tadi ni, wakaf, hibah, pelepasan hutang ni, adakah terlaksana waktu dia duk sakit nak mati ni ataupun tidak terlaksana? Sekiranya dihimpunkan harta tersebut. Jadi waktu ni apa dia? Dihimpunkan harta itu, dihimpunkan akad-akad yang disebutkan oleh si sakit ni dengan wasiat dia. Sekiranya keseluruhannya tidak melebihi 1/3 harta, waktu tu kesemuanya terlaksana. Wasiat yang dia maktub tadi ni tunggu lepas mati lah. Yang waktu dia tengah duduk sakit nak mati ni, duduk hidup lagi sakit ni, wakaf tadi pun terlaksana, hibah pun terlaksana, ibra' pun terlaksana. Sebab apa? Dihimpunkan akad-akad yang berbentuk pengeluaran harta ini dengan wasiat, kesemuanya tidak melebihi 1/3, maka terlaksana. Adapun kalau kata melebihi 1/3, ketika ini dibekukan, masih belum perlu diwakafkan, hartanya tak boleh nak wakaf. Hutang yang nak pelepas pun dia tak boleh nak berhutang, tak boleh nak pelepaskan. Maksudnya orang tu masih tanggung hutang dia, perlu bayar juga. Sebab apa? Waktu dia sakit ni yang boleh nak belanja apa? 1/3 harta yang. Yang harta lebih 1/3 ni sudah disekat oleh syarak. Okay. Sebab tu perbelanjaannya dikaitkan dengan 1/3 wasiat ni.
dihimpunkan. Kalau kita tak ada wasiat, tak apa, tengoklah belanja dia apa sakit ni. Takat 1/3 saja. Takat 1/3 harta keseluruhan si mati ni. Boleh faham? Kita baca semula. Dan diiktibarkan daripada yang sulus yang ia wasiat dengan itu pula, iaitu merdeka yang digantungkan dengan mati. Hambanya digantungkan. Maksud apa digantungkan? Dikaitkan. Kalau kata aku mati, engkau merdeka. Itu maksud digantungkan, bukan maksud gantung, tu ambil tali pergi gantung. Tak, kan. Maksud dia merdeka yang digantungkan mati, yang dikaitkan dengan mati. Hamba ni akan merdeka dengan selepas kematian aku, contoh. Sama ada kata-kata ini pada ketika sihat atau ketika sakit. Itu yang pertama. Keadaan pertama yang diiktibarkan daripada sulus, daripada 1/3 harta. Keadaan kedua yang dikira 1/3 juga, dan diiktibarkan daripada sulus juga, tabarru' yang ditunaikan dia pada sakitnya. Seperti waqaf dan hibah dan ibra' pada ketika sakit, dikira daripada sulus harta yang sah pengurusannya. Adapun yang lebih daripada 1/3 harta perlu dibekukan, perlu dihalang pengurusannya. Dan batal wasiat dan seumpamanya. Tabarru' yang digantungkan keduanya dengan mati. Sama ada digantungkan pada ketika sihat atau ketika sakit dengan dirujuk daripada wasiat. Ini cerita rujuk ni. Bila wasiat ataupun seumpamanya yang tabarru' seperti tabarru' digantungkan, dikaitkan kedua-duanya dengan mati. Lepas aku mati, aku derma semua harta ni kepada anak yatim contoh. Ataupun aku derma 1/3 harta aku kepada anak yatim. Maka akan batal wasiat tersebut dengan apa? Dengan dirujuk daripada wasiat. Itu ujung tadi tu. Terbatalnya, bila terbatal ni? Dengan dirujuk daripada wasiat. Bila dirujuk wasiat, tak jadi dah, nak derma pada anak yatim ni, dah rujuk semula dah. Aku batalkan wasiat ni. Maka ketika itu berlaku rujuk, terbatallah wasiat, tidak perlulah didermakan kepada anak yatim apabila berlaku kematian. Maka harus bagi musi rujuk daripadanya dengan umpama katanya, aku binasakan wasiat ini, atau aku batalkan dia, atau aku rujuk padanya, atau aku kembalikan dia, atau aku hilangkan dia, atau aku fasahkan dia. Dan umpama katanya ini bagi waris, dan umpama katanya bagi warisku, dan umpama katanya ini bagi warisku, dan umpamanya dijualkan dia atau digadaikan dia, dan jika tiada diterimanya sekalipun. Maksudnya macam ni. Dan seumpama rujuk ini juga berlaku dengan apa dia? Dikatakan kepada warisnya, barang ni aku bagi semula kepada waris aku. Asalnya tadi dia wasiat. Kemudian dia kata kat warisnya, nah ambil semulalah barang ni. Walaupun dengan kata beri semula kepada warisnya, sudah diambil kira sebagai rujuk daripada wasiat. Gitu juga dijualkan dia. Barang hak dia wasiat ni dia pergi jual. Jual ni sah tak? Ya, sah jualnya kerana ia masih di bawah pemilikan tuan dia. Maka dengan dijualkan ini juga menunjukkan kepada dia sudah rujuk, tak mau dah memberi wasiat kepada orang lain. Atau digadaikan dia, begitu juga barang yang diwasiat itu digadaikan dia, menunjukkan sudah berlaku rujuk. Dan jika tiada diterimanya sekalipun, walaupun benda yang dijual atau benda yang diberikan kepada warisnya, benda digadaikan semua itu tidak diterima pun sekalipun, tidak berlaku akad sekalipun, sebabkan dia sebut dah aku nak pergi jual, aku nak pergi gadai, menunjukkan dia dah rujuk daripada wasiatnya. Dan dilintangkan atas jualan. Lintangkan ni maksud bahasa kiasan lah. Barang ni duk ingat kata nak buat niaga kot, tak sebut nak jual pun tapi nak kata nak buat niaga. Bila dia buat, kemungkinan akan berniaga, di situ sudah menunjukkan dia dilintangkan adanya bahasa yang menunjuk tidak ingin memberi wasiat. Dan diwakilkan pada suruh jual, wakil pada orang suruh jual juga menunjukkan rujuk daripada wasiat. Dan umpama ditanamkan pohon kayu bumi yang wasiat dengannya atau dibina padanya. Jadi ada tanah bagi wasiat ke anak yatim contoh. Mai-mai sebelum
apa-apa jadi berlaku ke tanah ni, dia pi buat korek tanah, tanam pokok-pokok besar. Ataupun dia buat binaan, buat rumah. Jadi umpama perbuatan sedemikian ini diumpamakan dengan rujuk. Maksudnya dia, tahu dah kawan ni secara zahirnya nak menguruskan tanah ini atas bawah pemilikannya, tak mau lagi mengeluarkan pemilikan ini kepada orang lain. Lepas tu ana dah adat ataupun keadaan sedemikian menunjukkan sudah rujuk daripada wasiat, tak mau memberi wasiat kepada orang lain. Dan umpama ditanamkan pohon kayu pada bumi yang diwasiat dengannya atau dibina padanya, bersalahan jika ditanamkan perumahan. Berbeza jika ditanamkan perumahan. Jadi beza dia sikit lah. Perumahan ni apa dia? Pertanian. Cucuk tanam. Awal tadi dia pergi cucuk kayu-kayu balak. Kayu-kayu besar. Pokok-pokok besar. Bila pokok-pokok besar ni, tanda dia apa dia? Menunjukkan dia nak ambil hasil, dia nak guna tanah ni seperti tak mau bagi kat orang lain. Ya, adanya tanda semikian menunjukkan dia sama lah seperti dia rujuk, tak mau bagi wasiat. Antara yang sama pokok-pokok besar yang tanam ni, yang nak disamakan juga dia bangunan besar. Buat bangunan besar, rumah besar, menunjukkan dia sendiri nak memiliki, nak usaha tanah ni. Tapi kalau kata dia pergi buat pertanian, contoh dia tanam jagung, tanam serai, maksudnya dia perumahan di sini apa dia? Tanaman yang kecil-kecilan, berbeza dengan tadi ni pergi tanam kayu, pokok kayu tadi ni. Benda yang besar menunjukkan dia nak milik dia lagi. Tapi kalau kata pergi tanam benda-benda kecil, tu masih lagi tak dikira sebagai rujuk. Kemungkinan dia nak ambil buat sebagai makan ataupun sebagai hasil dia, milik dia saja. Bukan kata nak tanah tu sendiri nak rujuk semua, tak. Jadi disebabkan semua ni kembali kepada adat, adanya perbezaan sekiranya dia buatnya bangunan besar, ditanamnya pokok yang besar dengan dibuatnya perkara-perkara yang kecil sahaja, seperti ditanamkan perumahan, ketika ini bersalahan, maksudnya berbeza, tak dikira sebagai rujuk. Dan tiada dinamakan rujuk jika ingkar oleh musi akan wasiat jika kerana kehendak. Dan jika ia wasiat dengan sesuatu bagi si Zaid, kemudian ia wasiat dengan dia pula bagi si Umar, maka tiada dinamakan dia rujuk. Bahkan adalah ia antara keduanya setengah seorang. Dan jika ia wasiat dengan dia bagi yang ketiganya, dibahagikan tiga antara mereka itu, dan demikianlah. Jadi ceritanya dia wasiat mulanya kepada Zaid. Kemudian mai lepas minggu, barang ni nak bagi jugalah kepada Umar. Jadi hak Zaid tadi dia tak kata nak rujuk pun. Cuma dia sandarkan barang yang nak diwasiatkan kepada Zaid ini kepada Umar juga. Maka Umar dan Zaid ini kedua-duanya adalah penerima wasiat, dibahagikan sama kata, dibahagikan setengah antara mereka berdua. Dan jika ia wasiat dengan sesuatu bagi si Zaid, kemudian ia wasiat dengan ia pula bagi si Umar, maka tiada dinamakan rujuk. Tak dinamakan rujuk daripada si Zaid itu, bahkan adalah ia antara keduanya setengah seorang. Sama-sama berkongsi dengan bagi sama rata, iaitu seorang setengah. Dan jika ia wasiat dengan dia bagi yang tiga, jadi lepas kemudiannya, seminggu kemudiannya bagi pula wasiat kepada orang ketiga pula. Yang orang kedua ni masih bukan dirujuk, selagi mana tidak dilafazkan dengan sarih, dengan jelas, maka dibahagikan barang tersebut pada tiga bahagian. Seorang mendapat sama rata 1/3. Dibahagi yang ketiga antara mereka itu, dan demikianlah. Dan jika ia wasiat bagi si Zaid dengan 100, kemudian dengan 50, maka tiada baginya melainkan 50 jua. Mula bagi wasiat 100, kemudian dia kata apa dia? 50 dah. Jadi maksudnya apa dia? Daripada 100 ini 50 sudah dirujuk, 50 masih kekal sebagai wasiat. Maka disebut dia, maka tiada baginya melainkan 50 jua. Kerana terkandung yang kedua itu akan rujuk daripada setengah yang pertamanya, seperti berkata oleh Imam Nawawi. Dan memberi manfaat akan mayat itu bersedekah daripadanya, daripada waris dan lainnya, dan setengah daripadanya wakaf mushaf dan lainnya, dan bina masjid dan menggali telaga, dan menanam pohon kayu, dan doa baginya dengan ijma',
dan sah pada hadis bahawa Allah Ta'ala mengangkatkan darajat hambanya dalam syurga dengan istighfar anaknya baginya. Ada soalan? Belum kita teruskan ni. Yang ni tajuk lain kot Ustaz. Yang ni tajuknya ceritanya apa nama waktu lepas mati dah ni. Manfaat kepada si mati. Ada tak manfaat yang boleh dibuat kepada si mati ataupun tidak ada? Dia ada kait dengan wasiat lah. Wasiat yang mana wasiat ni tujuan dia untuk si mati ini mendapat pahala berterusan selepas kematiannya. Jadi tanpa wasiat, ada tak amalan-amalan yang boleh membawa manfaat kepada si mati? Contoh sekiranya tanpa wasiat lah. Ini ceritanya ni. Ustaz, kalau apa yang kita tengok tadi, kalau maksud dia wasiat ni, kita boleh rujuk lah. Tak ada masalah, tak ada kesalahan lah maksud dia. Ya. Bukan satu yang salah lah kita bagi ke anak ni, tak jadi ambil balik. Tak ada masalah lah kan? Tidak ada masalah. Ceritanya wasiat ini waktu mana wasiat? Dengan cerita tajuk bab wasiat ni, waktu mana kita wasiat kepada seseorang, barang tu masih bawah pemilikan kita sepenuhnya. Tak bertukar milik lagi. Bila nak tukar milik ni? Lepas kematian. Tu barulah berlaku pertukaran pemilikan. Adapun sebelum kematian, pemilikan di bawah milik sepenuh tuan dia. Sama ada dia nak kekalkan wasiat pemberian kepada pemilik yang lain selepas kematiannya ataupun dia nak kekalkan balik pemilikannya. Bila nak kekalkan pemilikan, rujuk lah. Ustaz, dia boleh sama ada hukum dengan hadiah ke? Dia tak sama. Tak sama. Sebab apa kita bincang dah. Hadiah, hibah sebelum ni dia. Pemilikan tanpa gantian waktu ketika hidup. Maksud dia, pertukaran pemilikan tu berlaku waktu dia hidup. Dia bagilah hadiah anak dia. Anak dia terima, qabat dah. Waktu tu pertukaran pemilikan, waktu dia hidup lagi. Wasiat ni nak bertukaran pemilikannya bila? Waktu selepas mati. Tu beza dia. Sebab tu dia sebab dia. Kalau kata dia wasiat, waktu dia tengah hidup, orang yang diwasiatkan itu menerima, aku terima dia. Tak sah lagi wasiat. Tak terikat lagi pertukaran pemilikan. Sebab apa dia? Wasiat ni berkaitan pemilikan selepas kematian. Sebab itulah qabul nak terima ni bila? Selepas mati. Sama ada mati lepas mati tu terima ataupun masa panjang, masa lepas 2-3 bulan, 2-3 tahun nak terima pun tak ada masalah. Itu pemilikan daripada si mati kepada pihak orang lain. Itu beza dia. Boleh nampak? Dan makna memberi manfaat akan sedekah dan memberi manfaat akan mayat itu bersedekah daripadanya. Ceritanya amalan apa yang boleh menyebabkan berterusannya pahala ataupun berterusannya amalan itu kepada si mati contohnya. Dalam bab ni dua benda nak difokuskan. Pertama sedekah, kedua doa. Pertama sedekah, kedua doa. Kedua-dua ni fuqaha ulama dah ijma'. Semuanya sudah sepakat mengatakan sedekah dan doa boleh berterusan dua benda ini kepada si mati. Sebab tu disebut dia dan memberi manfaat akan mal itu bersedekah daripadanya. Daripada waris dan lainnya. Sama ada yang bersedekah itu waris ataupun selain waris. Yang bersedekah untuk si mati. Dan setengah daripadanya maksudnya sebahagian daripada sedekah ini adalah waqaf mushaf dan lainnya atau waqaf selain mushaf dan bina masjid dan menggali telaga. Ini kesemua ni menunjukkan waqaf barang ain mushaf ataupun waqaf memberi manfaat daripada tubuh badan seorang yang mana dia niatkan untuk si mati. Maka kesemua ini memberi manfaat akan mayat.
Sama ada daripada warisnya ataupun daripada selain warisnya. Okay. Begitu juga menanamkan pohon kayu. Okay. Kemudian dan doa baginya. Ni. Pertamanya sedekah, keduanya doa. Dengan ijma'. Kedua-dua ini berlaku dengan ijma' kesepakatan ulama. Dan sah, terdapatnya hadis yang sah, antaranya hadis bahawasanya Allah Ta'ala mengangkatkan darajat hambanya dalam syurga dengan istighfar anaknya baginya. Jadi apa maksud yang memberi manfaat pada si mati ini? Adakah manfaat berbentuk amalan yang dilakukan oleh si waris ataupun selain waris, ataupun manfaat pahala? Dijelaskan oleh fuqaha Asy-Syafi'iyah, makna memberi manfaat akan dia dengan sedekah itu. Itu pada bahagian pertama lah. Di sini dua bahagian. Pertama sedekah, keduanya doa. Sedekah ini yang dikaitkan dengan amalan yang berterusan. Amalan jariah ni. Amalan jariah yang berterusan penggunaan manfaat daripada orang ramai. Dan makna memberi manfaat akan dia, iaitu akan si mati, dengan sedekah itu bahawasanya jadi seolah-olah ia yang bersedekahnya. Anak dia sedekah ataupun kawan dia sedekah, niat sedekah ini untuk ayah aku, untuk kawan aku. Maka dengan niat sedekah ini seolah-olah si mati itu yang mengeluarkan sedekahnya. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan seluas-luas kelebihan Allah bahawa memberi pahala akan yang bersedekah itu pula. Jadi disebabkan ia berkait dengan apa dia? Kelebihan Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala yang luas, maka bukan sekadar pada si mati itu yang melakukan amalan sedekah, bahkan pahala orang yang buat tu sendiri tak kurang. Itu nak disebutkan oleh Syafi'iyah, yang dianggap pandangan yang tepat, yang kuat di sisi Syafi'iyah. Sedekah, doa tidak menjadi masalah untuk kesampaian amalan itu kepada si mati. Dan kerana inilah berkata ashab Imam Syafi'i, sunat baginya diniatkan sedekah daripada dua ibu bapanya. Maka bahawasanya dikurnia Allah akan pahala bagi keduanya dan tiada kurang daripada pahala orang yang bersedekah itu suatu pun. Itu maksud sedekah tadi. Adapun doa, dan makna memberi manfaat akan dia dengan doa itu hasil yang didoa dengan dia baginya. Hasil yang didoa dengan dia baginya itu bagi si mati. Hasil yang didoa dengannya bagi si mati jika diperkenankan dia. Jadi apa beza dia? Kalau kita tengok sedekah tadi, sedekah berbentuk amalan. Amalan yang perlukan usaha, satunya tenaga kita mencari orang untuk diberi, yang keduanya harta itu. Okay. Jadi dengan digulingkan tenaga pada badan kita dan harta kita, amalan itu dikaitkan disamakan kepada si mati, seperti si mati melakukannya. Adapun doa, doa kita minta Allah Ta'ala. Bila kita minta kepada Allah Ta'ala, adakah ia dikira sebagai amalan si mati ataupun tidak? Di sini dikatakan doa itu bukan amalan. Doa itu meminta supaya Allah mengampunkan si mati, supaya Allah memperluaskan kubur si mati. Maka ia dikaitkan dengan dia penerimaan Allah Ta'ala, perkenannya Allah Ta'ala akan doa kita itu. Itu beza dia. Jadi doa ni tiada amalan, tiada benda yang perlu diusahakan daripada Tuhan kita, melainkan dengan bacaan mulut kita ni. Maka disebut hasil yang didoa dengan dia bagi si mati itu jika diperkenankan. Itu manfaat dia. Hasil dia. Kita doa supaya diampunkan kedua ibu bapa kita di dalam kubur itu. Maka hasil itu manfaat yang dapat diterima oleh ibu bapa. Hak sedekah ni hasil apa dia? Macam mana kita sedekah, macam itulah si mati itu sedekah. Amalan itu sendiri dikaitkan dengan si mati. Doa ni, hasil doa itu dapat diterima manfaatnya kepada si mati. Jika diperkenankan dia, jika diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Dan perkenannya itu semata-mata kelebihan daripada Allah Ta'ala. Maksudnya perkenan ni bukan atas kehendak kita. Bila sebut perkenan ni atas kelebihan Allah Ta'ala, sama ada nak terima ataupun tidak. Maka dalam perkenan ni dari sudut urufnya tak dinamakan pahala. Tak dinamakan pahala. Allah nak terima, adakah itu pahala Allah Ta'ala? Dari sudut uruf tak dinamakan pahala. Sebab itu
disebut adapun diri doa, adapun doa itu sendiri dan pahalanya adalah ia bagi yang mendoa. Kerana doa itu syafaat dan pahalanya bagi syafi'. Dan maksudnya bagi yang disyafaatkan baginya. Jadi sebabkan doa ini adalah nak memberikan hasilnya atas Allah Ta'ala perkenankan hasil tersebut, maka tidak dinamakan pahala. Jadi orang yang di dalam kubur itu tidak menerima pahala doa. Cuma dia terima apa dia? Hasil dia. Siapa dia yang terima pahala? Yang menerima pahala adalah pendoa, orang yang berdoa itu. Adapun diri doa dan pahalanya adalah ia bagi yang mendoa. Kerana doa itu syafaat. Doa ini syafaat, itu minta bantuan, minta pertolongan, memberi pertolongan. Dan pahalanya bagi syafiat. Maka yang mendapat pahala orang yang meminta, orang yang memberi bantuan. Siapa dia? Orang yang berdoa. Dan maksud dia hasil dia, tujuan dia. Kita minta pengampunan kepada ibu bapa kita. Pengampunan itu hasil maksud doa itu adalah bagi yang disyafaatkan bagi yang siapa dia? Al-masyfu', orang yang disyafaatkan, orang yang berada di kubur itu. Bahkan doa anak hasil pahalanya bagi bapanya yang mati. Okay. Tadi ni kata pahala dapat orang yang doa. Hasil dia dapat pada si mati. Sebab apa pahala tak dapat kepada si mati? Kerana hubungan yang berjauhan, bukan anak ayah. Bukan anak ayah. Cerita bila anak ayah, ampunlah kedua ibu bapa kami. Bila doa ni, doa itu sendiri memberi pahala kepada pendoa dan juga memberi pahala kepada ibu ayah. Sebab apa? Hubungan antara anak ayah ini adalah hubungan darah yang mana ketiadaan ayah, ketiadaan anak. Tak adanya ayah, tak adanya anak. Disebabkan adanya ayah, adanya anak, maka ia sangat hubungan yang sangat rapat. Doa tu sendiri, doa daripada si anak dikira sebagai amalan si bapa. Sebab tu dia sebab apa? Bahkan doa anak yang hasil pahalanya bagi bapanya yang mati. Kerana amal anaknya daripada jumlah amalannya, kerana ia sebab baginya wujudnya, sebab ayahlah wujudnya anak. Dan menyebut oleh Imam Nawawi di dalam Azkar, telah ijma' ulama atas bahawa doa bagi segala mayat memberi manfaat akan mereka itu dan sampai akan mereka itu pahala. Dan riwayat daripada Nabi SAW sabdanya, tiada mayat di dalam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam yang minta tolong menanti-nanti ia akan doa sampai kepadanya daripada anaknya atau saudaranya atau sahabat baginya. Maka apabila sampai doa kepadanya, adalah ia terlebih kasih kepadanya. Siapa dia yang kasih ni? Anaknya, saudaranya, sahabat yang doa itu terlebih kasih kepadanya daripada dunia dan barang yang padanya pada dunia itu. Dan bahawasanya hadiah orang hidup bagi yang mati itu doa dan istighfar. Adapun baca Quran. Okey. Yang tadi ini dua permasalahan, sedekah dan doa. Hujah dalil yang dikemukakan begitu kuat, iaitu berlakunya ijma' kesepakatan fuqaha, kesepakatan ulama mengatakan sedekah dan doa itu amalan pahala akan kesampaian kepada si mati. Adapun qiraah bacaan Quran ini, kita baca sedekahkan kepada si mati, hadiah kepada si mati, sampai ke tak sampai? Ini berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Sebab tu dia sebut sini. Dengan berlakunya khilaf yang begitu luas di kalangan fuqaha ini, diperjelaskan permasalahan hukumnya. Adapun baca Quran, maka telah berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bermula yang masyhur daripada mazhab Imam Syafi'i bahawasanya tiada sampai pahalanya kepada mayat. Jadi pandangan yang masyhur yang dikuatkan oleh Imam Nawawi mengatakan bacaan Quran tiada sampai pahalanya kepada mayat. Dan berkata setengah ashabus Syafi'i, sebahagian ashabus Syafi'i yang lain, sampai pahalanya bagi mayat dengan semata-mata diqasadkan dia dengan bacaan itu. Dan jika kemudian daripada bacaan sekalipun. Jadi sebahagian ashabus Syafi'i membawa pandangan yang lain yang mengatakan pahala itu sampai pahalanya bagi mayat. Bila nak sampai ni? Dengan semata-mata diqasadkannya, diniatkan bacaan itu kepada si mati. Dan jika selepas daripada bacaan sekalipun, hatta diniatkan bacaan itu, diniatkan pahala itu selepas bacaan, walaupun diniatkan
pahala itu selepas bacaan sekalipun. Itu maksudnya. Dan berpegang atasnya oleh a'imah yang tiga. Dan pandangan sebahagian ashabus Syafi'i ini berlaku kelainan dengan pandangan yang masyhur yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Pandangan yang setengah ashabus Syafi'i ini disokong oleh a'imah yang tiga. Pandangan mazhab yang tiga iaitu mazhab Hanafiyah, mazhab Hanbaliyah dan mazhab Malikiyah. Dan memilih akan dia kebanyakan ulama mazhab. Dan memilih akannya kebanyakan ulama mazhab kita, iaitu ulama mazhab Syafi'iyah. Dan i'timad akannya oleh Subki dan lainnya. Dan pandangan inilah mengatakan sampainya pahala ini dikuatkan oleh Imam Subki dan lainnya. Jadi dua pandangan di bawah di sini. Satunya pandangan yang masyhur yang dinyatakan oleh Nawawi tidak sampai. Yang keduanya mengatakan sampai. Pandangan ini merangkumi pandangan fuqaha mazhab yang lain dan juga ramai di kalangan ashabus Syafi'iyah. Maka dibawakan oleh pengarang di sini untuk apa dia? Menyesuaikan antara dua pandangan ini. Waktu mana yang kata tak boleh, tak sampai yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Waktu mana yang katakan boleh sampai seperti mana berpandangan sebahagian ashabus Syafi'iyah yang lain. Maka dijelaskan dan ditanggung oleh perhimpunan ulama akan ketiadaan sampai pahalanya yang berkata oleh Imam Nawawi itu atas barang yang apabila dibacanya tiada di hadapan mayat dan tiada diniat oleh yang membacanya akan pahala bacaannya bagi mayat dan tiada mendoa ia. Jadi ditanggung oleh perhimpunan. Maksud apa ditanggung ni? Mereka mentakwilkan pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan tidak sampainya pahala kepada si mati ini, di mana dalam keadaan yang sama juga adanya pandangan Syafi'iyah mengatakan sampai. Jadi apa penyelesaiannya, apa jalan tengahnya untuk bagi pandangan Imam Nawawi dengan ashabus Syafi'iyah yang lain? Maka ditanggung oleh perhimpunan ulama akan ketiadaan sampai pahala yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu dengan apa? Atas barang yang apabila dibacanya tiada di hadapan mayat. Waktu mana bacanya Al-Quran itu bukan di hadapan mayat, waktu itulah tidak kesampaian kepada si mayat. Begitu juga tiada diniat oleh yang membacanya akan pahala bacaan bagi si mati. Waktu mana baca juga dia tidak niat pun untuk diberikan kepada si mati. Waktu juga tidak sampai kepada si mati. Dan tiada mendoa dan tidak didoakan kepada si mati itu. Tiga keadaan ni yang mengatakan pandangan yang masyhur oleh Imam Nawawi itu tidak kesampaiannya pahala kepada si mati pada permasalahan al-qiraah, bacaan Al-Quran ini. Iaitu waktu mana bukan menghadap si mati, bukan berada di hadapan si mati. Keduanya, tak ada niat langsung pun untuk beri pahala kepada si mati. Yang ketiganya, tak doa pun. Waktu ini memang tidak ada kesampaiannya pahala kepada si mati. Adapun dengan berlakunya mayat itu berada di hadapan kita ataupun kita berada di kubur, di hadapan kubur mereka. Ketika itu dipikul ataupun diambil pandangan yang mengatakan sampainya pahala kepada si mati itu atas disebabkan berhadapan si mati ataupun diniatkan pahalanya kepada si mati ataupun didoakan kepada si mati itu. Maksudnya apa dia? Bacanya Al-Quran, maka dijelaskan bacaan Quran ini aku meminta supaya pahalanya sampai juga kepada si mati. Itu doanya. Maka dijelaskan dan setengah daripadanya. Setengah daripada apa? Setengah daripada doa. Setengah. Dan telah nas oleh Imam Syafi'i dan ashab sunnah membaca Quran barang yang mudah di hadapan mayat dan doa mengiringinya. Jadi pandangan ini juga dinukilkan daripada Imam Syafi'i mengatakan sunat membaca Al-Quran barang yang mudah di hadapan mayat dan doa mengiringinya. Menjelaskan dapatnya dihimpunkan dua pandangan antara Imam Nawawi dengan ashab Syafi'iyah. Yang awal tadi tak boleh waktu bila? Tak boleh waktu mayat tak ada di hadapan, tak boleh waktu mana tak diniatkan pahala, tak boleh waktu mana tak didoakan padanya. Adapun Imam Syafi'i mengatakan boleh. Bila boleh ni? Ketika mana berhadapan dengan si mati dan doa mengiringinya. Dan setengah daripadanya iaitu setengah daripada doa Allahumma awsil thawab ma qara'na ila fulan, yakni hai Tuhanku sampaikanlah pahala barang yang kami baca akan dia kepada si anu. Jadi doa ini untuk penyelesaian masalah.
Apa maksudnya? Duk khilaf banyak sangat. Ada orang kata doa bacaan tak sampai. Ada orang kata bacaan sampai. Maka habis selesainya bacanya Al-Quran kita untuk sampainya pahalanya kepada si mati adalah melalui doa. Allahumma awsil thawaba ma qara'na ya fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang kami baca ini kepada si fulan. Waktu ini selesailah permasalahan khilaf ni. Sebab apa selesai? Sebab doa yang dibacakan ini untuk sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mati, doa ini disepakati mengatakan harusnya berlaku di kalangan si hidup dan si mati. Yang kita sebut tadi. Keharusan ini berlaku bil ijma' dengan ijma' kesepakatan ulama. Bahkan Al-Quran sendiri mengajarkan kita supaya berdoa kepada saudara-saudara kita yang sudah dahulu beriman. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami dan ikhwanina, saudara-saudara kita alladhina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului dengan keimanan daripada kita. Maka di sini Al-Quran sendiri menunjukkan apa dia? Doa itu kesampaiannya pahala dan hasilnya kepada si mati. Disebabkan itu untuk keluar daripada khilaf yang luas ini diselesaikan dengan doa ini, iaitu minta Allah Ta'ala sampaikanlah pahala apa yang kita baca daripada Al-Quran ini kepada si mati. Maka doa itu hasil dia atas perkenan Allah Ta'ala, manfaatnya atas perkenan Allah Ta'ala doa ini, maka sampailah dengan perkenan Allah Ta'ala, sampailah kepada si mati. Itu atas urusan Allah Ta'ala. Kita hanya berdoa, minta supaya setiap doa kita ini diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Ya, 12 lebih dah. Ada apa-apa soalan nak? Sebelum kita nak continue. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Wasiat ni dikira pahala tak? Ya, dikira pahala. Dikira sunnah Rasulullah SAW yang mana ada hadisnya meminta supaya setiap kali sebelum tidur itu ditulisnya wasiat, disimpannya wasiat di kepalanya. Maksudnya di kepalanya dituliskan, dimaktubkan wasiat itu dan diletaknya di kepalanya, di bawah bantal kepalanya. Jadi adanya sandaran ia adalah sunnah Rasulullah SAW untuk ditinggalkan wasiat sebelum berlakunya kematian. Ada semua ni. Ramai kan ni? Berapa orang semua? 11 ramai. Okey. Apa nama, ada kelas lagi? Ada lagi. Buku apa? 12.30. Sekarang ni ketiga. Ketiga lah. 12.30 tak ada ni. Kalau Ustaz Darul tak ada, habis dah. Habis dah. Ya. Jadi kita berhenti dekat ni lah. Boleh lah. Kita berhenti dekat ni dulu. Masa hari ni pun pertemuan yang terakhir kot no. Ya Ustaz, betul. Pertemuan terakhir. Okay. InsyaAllah. Apa nama, ada rezeki kita bertemu semula. InsyaAllah. Kita doakan supaya kelas-kelas yang kita hadir ini memberi manfaat, memberi ganjaran dan amalan untuk kita sambungkan ataupun diteruskan amalan ini, sambungkan pahala ini di akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jadi sekadar itu dahulu kita buka ruang lah ruang terakhir untuk sebarang persoalan ataupun penjelasan sebagainya. Kita pusing satu round, tak ada apa, insyaAllah kita tutup dengan majlis. Ustaz, saya ada soalan tanya. Ya. Apa nama, kalau contoh suami meninggal, Ya. dia isteri baru tengah mengandung kan? Ya. Isteri tengah mengandung, lepas tu maksudnya suami isteri ni belum ada zuriat lain lagi. Ya. Jadi anak dalam kandungan tu dikira masuk faraid ke tak masuk? Ya. Itu soalannya. Okay, jadi anak kandungan apabila berlaku kematian anak kandungan adakah dikira sebagai ahli pewaris ataupun tidak? Jawapannya ya. Dikira anak tersebut menerima bahagian daripada pusaka, dan cara kiraannya juga dalam keadaan tergantung. Apa maksud tergantung? Cara kiraannya diberikan kiraan itu kepada bahagian laki-laki dan juga dibuat kiraan untuk bahagian perempuan. Itu keberangkalian maksudnya. Dua pengiraan. Satunya pengiraan mengatakan kepada si ibu, si isteri bahagiannya, kepada si ibu ayah, contoh sekiranya masih hidup, ibu ayah si mati, dan bahagian anak lelaki. Anak lelaki ini semestinya mendapat asabah lah. Asabah maksudnya saki baki harta. Itu kiraan pertama waktu sebelum beranak ni. Pengiraan itu diberikan atas dasar asabah, anak lelaki mendapat kelebihan harta. Dalam masa yang sama dibuatnya kiraan atas dasar anak perempuan. Jadi anak perempuan ni dapat asabah tak? Tak ada lah, sebab kata anak sulung ni. Jadi siapa yang dapat asabah? Saki baki harta, si ayah. Isteri mendapat 1/8 atas dasar ada anak. Mak mendapat 1/3, ayah 1/6, dan asabah sekiranya anak perempuan. Itu dua kiraan ni. Jadi bila beranaknya anak ini, sekiranya anak lelaki mendapat harta atas dasar pengiraan anak lelaki, jadi saki baki harta. Sekiranya anak perempuan mendapatlah bahagian anak perempuan berdasarkan kiraan anak perempuan ni. Itu pembahagian cara kiraan faraid dia. Maksudnya perlu tunggu sehingga anak tu lahir baru dibahagikan harta tu lah ya? Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ada soalan lain? Okay, sekadar itu dahululah. Soalan dahulu. InsyaAllah. Semoga semua dirahmati Allah Ta'ala, dan kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.